Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya Cikgu Miza dari My Pusaka Betam ataupun Cikgu Pusaka. Okay, selamat datang kepada semua. Saya doakan semoga semua sihat. Okay, terima kasih kerana bersama saya malam ni. Saya tahu malam ni kecoh isu lockdown kan. Okay, sebelum kita lockdown, eloklah kita duduk sekejap je nak dengar live ni dalam 15 minit. Saya akan berkongsi cerita tentang kisah suka duka urus pusaka. Okay. Kisah saya sebenarnya ada 3 kisah yang lebih kurang sama sebenarnya, tapi di tempat yang berlainan. Okay. Harta hilang sekelip mata. Okay, saya bukannya nak menakut-nakutkan, tapi inilah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Okay, kalau tidak takkanlah ada statistik hampir 80 bilion harta terbeku. Okay. Dengar tak suara saya? Kalau jelas boleh ya, salam jurutera pusaka. Kalau jelas boleh cakap jelas. Okay, anggaran lebih kurang 80 bilion harta terbeku. Ya, jelas okay, alhamdulillah. Okay, dan waris bergaduh. Okay, semua ni memang isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya orang Islam lah. Okay. Dan ada kaitan lah cerita ni dengan harta hilang sekelip mata. Okay, kisah saya ada 3 kisah pendek. Kisah yang pertama ni di utara sinilah, okay, di bahagian utara tanah air. Kisah ni berlaku bila suami meninggal, ada isteri dan anak-anak yang masih kecil. Okay, bila berlaku kematian, adik-beradik arwah lah, okay, adik-beradik arwah datang ke rumah arwah, ambil. Okay, apa yang dia boleh ambil, dia orang ambil. Termasuklah kereta arwah. Kalau rumah tu boleh angkut pun agaknya dia angkut. Okay. Tapi kisah ni saya tak tengok dengan mata kepala saya, tapi kisah ni diceritakan oleh jiran arwah. Okay. Sebenarnya jiran arwah itulah yang menjadi klien pusaka selepas dia tengok depan mata dia sendiri. Okay, jiran dia lintang pukang lah. Okay, semua harta diambil oleh adik-beradik. Ini sebenarnya sebab tak faham, okay, tak faham tanggungjawab, tak faham faraid. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Jadi jiran ni dia dah tengok dan dia datang jumpa perunding My Pusaka, dan dia pun dah buat dah perancangan sebab dia pun takut kan nanti takut peristiwa yang macam tu berlakulah kepada dia punya isteri dengan anak-anak nanti. Sebab anak-anak ni kecil, dia tak faham apa pun. Okay. Isteri kadang-kadang dia tertekan dan mungkin juga tak ada orang nak tolong bela lah. Okay. Biasanya isteri memang serba salah sebenarnya. Okay. Kisah kedua lebih kurang sama tapi berlaku di Kuala Lumpur. Yang ini arwah dulu pernah berkahwin, okay, tapi sudah bercerai, tapi ada anak perempuan seorang. Kemudian sebelum meninggal arwah berkahwin tapi tak ada anak. Okay. Lama jugalah dia berkahwin dengan yang isteri yang kedua ni, kemudian meninggal. Okay. Bila meninggal, samalah yang macam kes yang pertama tu. Okay. Bukan semua adik-beradik arwah datang ambil lah, tapi ada yang sanggup datang dari jauh. Okay. Pergi ke Kuala Lumpur.
pergi ambil apa yang dia orang boleh ambil. Ambil kereta, macam kes yang pertama pun ambil kereta lah, sebab kereta senang kan, ambil kunci, drive, bawa balik. Okay. Yang kes yang kedua ni datang ambil dengan rasa tidak bersalah, sebab dia orang cakap kami ni abang, adik, kakak arwah. Okay. Jadi dia orang pun ambil. Isteri ni pula kurang tegas lah. Okay. Dia lembut je orangnya, memang tak terkata apalah. Okay. Bukan setakat ambil, duit pun dia orang minta juga. Jadi isteri pun terpaksalah bagi. Saya ada jumpa dengan isteri ni dan kami sebenarnya tengah bantu kes ni lah. Okay. Kes ni baru mula, tapi waris-waris sebenarnya bukan waris lah, adik-beradik arwah. Sebab sebenarnya waris arwah hanyalah anak perempuan daripada perkahwinan pertama, isteri dan juga bapa. Sebab arwah ni masih ada bapa. Bapa ni uzur lah sebenarnya. Bapa tak cakap apa, cuma anak-anak bapa ni lah, okay, adik-beradik arwah ni. Okay, baru ni pun dia ada tanya bila nak dapat bila nak dapat duit, bila nak selesai semua. Saya cakap dia orang ni bukannya waris, okay, tapi dia punya suara tu lagi kuat. Okay, kalau boleh semua benda dia nak ambil. Tapi dalam urusan ni kita memang tak melibatkan lah yang bukan waris. Okay. Maaf, terbatuk pula. Okay, jadi sebenarnya memang banyak salah faham, sebab ramai yang tak faham faraid, ramai yang tak faham tanggungjawab. Okay. Tanggungjawab tu besar. Okay, tapi apa yang orang nampak hanyalah pembahagian faraid. Tapi dalam kes ni dia orang bukan waris pun. Okay, tapi memang ambil lah apa yang dia orang boleh ambil, sebab dia orang kata dia orang waris. Okay. Adik-beradik ya, tapi dia orang bukan waris faraid sebenarnya. Okay. Dalam kes yang pertama di utara dan kes yang kedua di Kuala Lumpur tu, pemiliknya meninggal. Okay. Tapi kes yang ketiga ni, pemilik harta masih hidup. Tapi pemilik harta ni uzur. Dia suami kepada klien ni, dia tak dapat uruskan diri sendiri, muda lagi. Tapi itulah, sakit ni semua dia tak kenal usia kan, ajal pun dia tak kenal usia, masih muda, anak kecil-kecil lagi. Okay, anak perempuan sahaja. Bila si suami ni sakit, keluarga si belah suami ni dah mula kira harta anak dia lah. Okay, harta si suami ni, apa yang dia boleh ambil, dia datang ambil. Okay, dia ambil yang paling mudah ambil kunci, ambil kereta lah. Okay, banyak ada kereta mewah semua dia ambil. Dah mula kira duit, katanya si pemilik, anak dia sendirilah, katanya anak dulu ada pinjam duit dia lah, macam-macam lah. Okay, dan memang tengah mengira lah berapa, dan bukan setakat harta saja dia ambil, anak dia pun dia ambil sekali. Okay, dia pisahkan suami dengan isteri ni. Jadi isteri ni terpaksa mula hidup balik lah. Okay, belum bercerai sebab masih hidup. Okay, cuma si suami ni sakit. Okay, sakit dan tak dapat urus diri sendiri. Okay. Jadi bila isteri tengok macam ni, dia pun mula rasa takut. Okay, sebab dia pun ada harta sendiri. Jadi mula-mula memang dia tanya untuk harta suami lah. Tapi kita cakap, okay, kalau harta suami tu memang tak boleh nak buat apalah, sebab suami dah tak bukannya tak siuman, cuma dia sudah tidak boleh buat keputusan sendiri. Dia sudah uzur kan, dia dah tak ingat. Okay, jadi dia dah tak boleh buat perancangan. Okay, kalau buat pun tak valid lah. Okay, dia dah tak boleh buat keputusan sendiri. Okay, sebab sudah uzur dari segi akal fikiran lah. Okay.
Jadi bab harta suami memang dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi dia kata dia nak buat untuk diri dia sendirilah, sebab dia pun ada rumah dan ada juga aset sendirilah. Memandangkan dia ada anak perempuan saja dan masih kecil. Jadi kita dah advise dia buatlah perancangan, buatlah surat ikatan amanah. Jadi dia telah melantik adik dia sendiri, adik kandung, untuk memegang harta-harta untuk anak dia nantilah, sebab anak dia masih kecil dan anak perempuan pula tu. Okey. Kalau yang bab harta dia memang kita boleh tolonglah. Kalau bab harta suami memang hilang macam tu sajalah. Okey, walaupun dulu dia banyak tolong suami kan, hidup bersama bertahun-tahun, tapi hilanglah, harta tu hilang sekelip mata, orang datang ambil, habis macam tu je lah. Okay, memang susah nak tahan lah kan. Okay. Jadi ambillah pengajaran. Okay, kalau tengok anak masih kecil-kecil lagi, okay, buatlah perancangan. Okay, jangan sampai nanti menyusahkan kita punya waris lah, membebankan waris-waris. Okay, bila berlaku especially kematian lah, okay, isteri ni adalah orang yang paling terkesan, okay, paling sedih. Banyak perkara dia kena buat. Kalau suami tak merancang daripada awal, mungkin jadi kes macam kes nombor 1 di utara dan di Kuala Lumpur tu lah. Okay. Yang kes saya yang ketiga ni masih hidup lagi. Itu pun harta dah hilang macam tu saja. Okay. Jadi yang tu lebih kurang macam nasi jadi bubur lah. Kalau ditakdirkan suami dia meninggal nanti, kalau dia datang jumpa My Pusaka, insyaAllah kita boleh tolong lah. Apa yang boleh kita tolong, kita tolong. Sebab suami dia dah tak boleh buat perancangan, sudah tidak waras. Kita lebih kurang macam tu lah, dia dah tak ingat. Okay. Jadi setakat itu sahaja. Kalau lockdown nanti, tengok-tengoklah rumah tu, rumah siapa. Tengok-tengoklah kereta depan tu, kereta siapa. Okey. Kalau betul kereta kita, okey, buatlah perancangan. Kalau ambil harta orang, tolong pulangkanlah balik. Okey. Elakkan ambil harta batil. Datang kalau tak boleh berjumpa dalam masa lockdown ni, kita boleh buat perjumpaan secara online, khidmat nasihat secara online sahaja. InsyaAllah saya dan perunding My Pusaka yang lain boleh bantu anda semua. Okay. Dan kalau ada yang nak menjadi perunding macam kami, nak menjadi kaunselor, nak menjadi penceramah, okay, boleh berhubung dengan saya di My Pusaka Bertam. Okay. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.